Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka video tak apa. Buka buka video. Cuma jangan tekan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahi syafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita membaca suratul Fatihah. Semoga pertemuan kita pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan, memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita. Sambil itu kita hadiahkan Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kepada guru-guru kita, kepada ibu bapa kita, kepada nenek kita, atuk kita dan seluruh umat Islam yang mukmin, yang muslimin dan muslimat, yang mukmin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian jom sama-sama dengan cikgu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah, syukur. Khabar baik. Alhamdulillah, syukur. Cikgu doakan semua anak-anak cikgu yang ada dekat depan, yang kita berjumpa pada pagi ini, tengah hari ini, sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, semangat, ada apa lagi? Ada kekuatan, ada inspirasi, sentiasa rajin, kan? Rajin belajar walaupun di rumah, walaupun di mana saja kita berada, kita hendaklah sentiasa semangat, rajin dan sentiasa berusaha untuk jadi anak-anak yang terbaik. Kan? Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Bila kita hebat, bila kita baik, bila kita luar biasa, tentulah mak ayah kita akan gembira melihat kita. Melihat kita sihat, melihat kita semangat belajar. Okey. Baik. Alhamdulillah, pada pagi ini kita teruskan lagi topik kita yang berkaitan dengan intervensi minda sihat. Intervensi minda sihat. Tak apa, buka video tu, tak apa. Intervensi minda sihat. Baik, bila sebut minda sihat,
Kita tahu minda sihat ni berkaitan dengan apa kan? Minda sihat ni berkaitan dengan otak kita, fikiran kita. Kita ni kehidupan kita kalau mengikut kajian sains, kalau mengikut kajian sains kedoktoran, manusia ini kehidupannya, tingkah lakunya ada satu tempat pusat kawalan yang dipanggil sebagai minda ataupun dipanggil sebagai otak. Jadi kawalan kehidupan kita, kawalan tingkah laku kita ni kedudukannya berada di dalam minda kita. Dari dalam minda kita ni, di dalam minda kita ni ada satu proses kerja dipanggil kerja otak. Otak ni bekerja untuk berfikir. Bagaimana otak itu berfikir? Bagaimana bermulanya otak itu berfikir? Otak itu berfikir apabila dia mendapat tindak balas, dapat respon dari deria yang ada dalam diri kita ni. Deria mata, deria telinga, deria lidah, deria rasa, kemudian deria sentuhan. Mata, telinga, hidung mewakili bau, kemudian deria lidah mewakili rasa, kemudian sentuhan. Itu 5 deria ni. Jadi bila ada apa respon dari deria, dia akan contohnya kalau kita pegang sesuatu benda, kalau kita pegang satu benda tu kita rasa panas. Dari rasa panas itu dia akan berpindah dalam saraf-saraf di tangan kita bersambungan dengan saraf yang ada di tunjang badan kita ni. Dalam tulang belakang ni ada satu saraf daripada dalam tunjang belakang dipanggil spinal. Dari spinal tu dia akan bersambung ke otak melalui neuron transmitter. Kemudian ujung-ujung neuron transmitter tu ada namanya dendrit. Jadi di situ dia berproses, dia proses apa yang dia rasa tadi, kemudian diberitahu dan mentafsirkan apa maksud dia. Jadi kalau kita pegang tu panas, maka otak itu beri makna panas pada kita dan dia menggerakkan jari itu, tangan kita ke atas. Tu dia tindak balas. Jadi maksudnya ialah bila otak tu berfikir, dari proses fikiran tu dia akan menghasilkan tindak balas. Tindak balas dalam bentuk perbuatan, dia beri isyarat dalam tubuh badan kita. Jadi kalau minda kita sihat, minda kita dalam keadaan yang baik, dia akan cepat respon ataupun memberi tindak balas kepada apa-apa yang berlaku di sekitaran kita melalui apa? Deria yang kita ada. Jadi biasanya bila kita berhadapan, bila kita bergaul, bila kita berkawan, bila kita belajar, bila kita membuat kerja, bila buat kerja kat rumah, bila kita berkomunikasi, bercakap dengan ibu bapa, bermain dengan adik-beradik, bermain dengan kawan-kawan, duduk di dalam rumah, duduk di luar rumah. Biasanya walaupun kita tak bercakap, tapi otak kita sentiasa menjalankan proses berfikir itu. Walaupun kita tak bercakap, walaupun kita bercakap, walaupun kita melihat, jadi otak tu berfikir. Otak itu menjalankan tugas-tugas dia untuk berfikir. Jadi dari situ, dari aktiviti otak kita yang berfikir, dalam otak kita ni pula banyak gelombangnya. Ada gelombang beta, ada gelombang alpha, ada gelombang theta, ada gelombang delta. Jadi macam kita dalam keadaan biasa ni, dalam keadaan kita sehari-harian ni, kebanyakannya kita berada dalam gelombang theta, gelombang alpha macam tu. Jadi gelombang-gelombang dalam otak ni daripada tindak balas tu, dia akan menghasilkan, dia akan mentakrifkan, dia akan mengalirkan bahan-bahan kimia di dalam otak tu. Dan ada sebahagiannya bila dia bertindak balas dengan persekitaran, dengan tingkah laku, dengan keadaan, dengan kerja yang kita buat, dengan perasaan yang kita rasa, dengan
dengan dengan panas, dengan sejuk, dengan persedaran yang cantik, dia akan bertindak balas. Dan tindak balas fikiran ini dia akan memberi respon dalam bentuk yang ditafsirkan dalam bidang psikologi, dalam bidang kedoktoran yang kita semakin popular perkataan ni, iaitu yang pertama stres. Apa dia? Stres. Yang kedua depression. Yang ketiga anxiety. Stres maksudnya tekanan. Depression maksudnya kemurungan. Anxiety maksudnya kebimbangan. Jadi bila otak itu bertindak balas dengan bila fikiran itu berfikir, dia akan menghasilkan, dia akan memberi isyarat kepada tubuh badan. Contohnya stres, contoh stres. Apabila kita sedang berjalan, kita keluar rumah, kita jalan-jalan, tiba-tiba kita ternampak anjing yang sangat garang. Dari jauh je dia dah menyalak ke arah kita. Jadi bila dia menyalak ke arah kita, otak kita akan merembeskan kimia-kimia tertentu dan dia akan memberi isyarat kepada tubuh badan. Bila dia memberi isyarat tubuh badan kepada kita dan fikiran kita mentafsirkan kita ada rasa takut, kita tiba-tiba degupan jantung semakin kuat. Jantung semakin kuat, lepas tu kita tengok anjing tu pula dah berlari mengarah kepada kita. Kita pun, itu namanya stres. Dia beri tekanan kepada kita, dia beri isyarat kepada tubuh badan kita, otak kita kata, lari. Maka kita pun lari. Kenapa lari? Kerana kita rasa tertekan disebabkan maafkan cikgu, kita rasa takut menyebabkan kita lari. Otak kita memberikan isyarat kepada kita suruh berlari, kita pun lari. Sebab apa? Sebab kita dikejar oleh anjing. Fikiran kita kata kalau kita tak lari nanti kita kena gigit, jadi kita lari. Itu adalah stres yang memberi kebaikan pada kita. Kalau tak ada stres seperti itu, dia tak berikan isyarat bahawa kita rasa takut, kita saja je lah tunggu anjing tu datang gigit kita. Tu maksud dia. Jadi stres ni bagus. Jadi yang pertama stres. Stres ni tekanan kepada emosi kita. Emosi kita takut. Emosi kita ada bimbang. Semua ada dekat situ. Jadi kita lari. Jadi tu stres yang bagus. Jadi ada lagi stres yang bagus. Stres yang bagus bila kita sekarang tak periksa, tapi kita ada ujian kan, bukan kita jual, kita ada penilaian dalam kelas kan yang cikgu kita bagi. Jadi bila kita buat kerja tu, bila kita tengok soalan, alamak, kalau kita tak buat betul-betul ni, nanti kita akan dapat penilaian yang rendah. Tak dapat TP1 ke, tak dapat TP2 ke, tak dapat TP3. Kita nak TP3, nak TP4. Sebab TP3 tu menunjukkan kita faham apa kehendak soalan dan kita memahami apa yang patut kita buat dalam sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang berkaitan dengan soalan tu tadi. Jadi bila kita rasa tertekan, otak kita dirangsang berfikir, kita akan rasa bimbang. Bimbang tu ialah bimbang kalau kita tak dapat TP3 sekurang-kurangnya. Jadi fikiran kita, dia akan merangsang fikiran kita supaya jadi kita kena buat bersungguh-sungguh, tekun dan memahami soalan untuk dapat jawapan yang baik. Seperti mana kehendak soalan agar sekurang-kurangnya dapat TP3. Macam tu. Jadi itu sebenarnya stres yang baik. Jadi pada hari ini cikgu nak sebut antara stres-stres yang baik ni, ada juga stres-stres yang tak baik. Stres-stres yang tak baik ni kalau kita stres terlalu lama, terlalu stres yang terlalu kuat, rasa stres, rasa tekanan ni lebih dari beberapa jam, lebih dari 8 jam misal kata, bila lebih daripada 8 jam, dia jadi, kita boleh kata dia menjadi tekanan yang jadi serius. Kerana tekanan ini, bila tekanan menjadi serius, dia akan menyebabkan bila dia berlaku lekatan, kebimbangan, ketakutan. Contoh, ayah kita marah pagi tadi kerana kita lambat mandi. Selalu kita pukul 7 tu kita dah siap mandi.
Tapi kita hari ni terlambat mandi, ayah kita marah. Jadi ayah kita marah kita ni, kita ambil serius sangat. Orang biasalah kena marah pagi-pagi kan. Sebab kadang-kadang ayah ni bukan suara dia tinggi sikit. Tinggi sikit supaya kita ni sentiasa ingat, sentiasa tahu, sentiasa boleh buat tanpa disuruh. Jadi kita pegang, kita hari tu berasa hati. Terasa sangat ayah tu marah. Ayah marah pukul 7 pagi tadi, simpan sampai pukul 7 petang. Simpan sampai pukul 4 petang. Simpan sampai pukul 5 petang. Dah menjangkau hampir 8 jam. Bila 8 jam, dia akan melekat dalam diri kita dan dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Bila dia mempengaruhi tingkah laku kita, dia juga akan memberikan takrif kepada kita berubah. Mula jadi stres, dan dia stres dah lama sangat, orang tu akan jadi kemurungan. Murung, senyap, tak cakap, diam aja. Tak macam selalu. Patutnya dah pukul 8 malam dah tidur, pukul 9 malam 7 pagi esok bila bangun dah segar. Tapi ni masih ada lagi perasaan dalam hati tu, terasa hati, berasa hati, kecil hati ayah marah pagi tadi tu sampai esok pagi. Jadi akibat lepas tu dia diam aja. Dia duduk, dia diam, dia tak buat apa-apa. Kemudian apa yang selalu dia suka buat pagi-pagi, selalu kalau pagi-pagi dia suka main-main dekat luar, lari-lari sebelum belajar tu, pergi kat luar, kadang-kadang dia berlari sana berlari sini, main basikal sekejap. Benda-benda yang dia suka tu dia tak buat pada hari tu. Tu namanya jadi tanda-tanda kemurungan. Sebenarnya datang daripada mana tadi? Datang daripada isyarat otak tadi itulah. Dia otak tu berfikir je, ayah ni marah, ayah ni dirasa macam dia tak sayang pada ayah dia. Padahal dia cerita pada masa depan yang tak ada. Padahal pada waktu tu ayah dia sayang dia. Apa tanda-tanda ayah sayang dia? Ayah dia selalu ajak dia, kalau apa ni, selalu tegur dia, selalu kalau belajar dekat rumah ayah dia selalu ajar dia, selalu bercakap dengan dia. Itu sebenarnya tanda-tanda seorang ayah sayang kepada seorang anaknya. Tapi dia tak boleh terima. Jadi dia jadi pendiam. Dia duduk, selalu dia suka tengok TV, ni dia tengok lain. Dia tak nak tengok TV. Tu tanda-tanda dia dah ada kemurungan. Jadi bila kemurungan dia bertambah, bila otak tu terus berfikir, dia jadi anxiety pula. Jadi anxiety ni kebimbangan. Jadi dia bimbang. Kang nanti kalau dia bimbang sangat, tadi dia rasa macam ayah dia tak sayang dia. Tapi dia bila banyak sangat berfikir, otak dia beri syarat pada dia, nanti Kang ayah dia Kang lepas ni tak sayang dia. Kan bila ayah dah pergi kerja balik, ayah buat tak tahu je, besok sampai besok pun ayah pun macam tu. Dia jadi satu kebimbangan yang lain. Mula stres, lepas tu jadi depression, kemurungan, duduk senyap, lepas tu anxiety, jadi bimbang. Bimbang ni macam-macam lah. Perasaan bimbang pada diri dia. Kemudian cikgu nak tunjuk bagaimana sebenarnya dia berlaku. Bagaimana dia berlaku dan bagaimana kita nak jadi gembira dan bagaimana kita nak elakkan stres, depression, anxiety. Kita kena elak. Kita kena elak sebab kadang-kadang kita ni dipengaruhi oleh kehidupan. Kita tak tahu kita ni dah jadi orang yang stres, kita tak nampak. Kita dah jadi orang yang murung, kita tak nampak, kita tak tahu, kita tak sedar. Kita dah ada anxiety dalam diri kita, kita pun tak tahu. Kenapa? Kerana itulah kebiasaan yang kita tak pernah lalu, jadi kita tak tahu kecuali orang lain beritahu kita. Jadi dia macam mana? Jadi untuk kita jadi happy, stres lagi, anxiety tadi, depression tadi, kita kena lawan dia. Nak lawan dia, kita kena jadi orang yang gembira. Orang yang gembira. Ulang sampai 3 kali. Macam mana nak jadi gembira? Kita kena rangsang otak kita. Otak yang sihat akan jadikan seseorang itu dia sihat untuk berfikir. Otak yang sihat, otak dia akan memberi rangsangan positif kepada tingkah laku. Jadi orang yang murung jadi orang yang segar, orang yang gembira. Macam tu. Jadi macam mana? Jadi kita kena belajar. Cikgu nak beritahu pada hari ni ada 4 jenis
bahan kimia yang boleh menyebabkan seseorang itu gembira. Elakkan diri dari stres, elakkan diri daripada depression, elakkan diri daripada anxiety. Cikgu ulang semula. Sebut semua apa tu? Stres. Stres ini ialah tekanan. Yang kedua, depression. Depression ini ialah apa depression? Kemurungan. Kemurungan, betul, bagus. Yang ketiga, anxiety. Siapa tahu? Kebimbangan. Ya, bagus. Kebimbangan. Kebimbangan. Jadi, yang itu walaupun kita tak tahu dalam, tapi cara nak atas ni cikgu nak beritahu. Yang pertama, yang pertama apa? Kita sentiasa beri ganjaran pada diri. Apa kita kena buat apa yang pertama? Beri ganjaran pada diri. Bukan ganjaran ni kalau kita tengok macam kita dapat hadiah kan, hari lahir kita dapat hadiah, lepas tu ada kemudian kita dekat sekolah dapat kedudukan yang bagus, kita masuk satu pertandingan macam baru ni pertandingan hari kemerdekaan kita dapat hadiah, tu ganjaran. Itu ganjaran yang besar-besar. Tapi sekarang ni ganjaran yang kecil-kecil pun boleh bantu otak kita sihat. Contoh, mak kita tadi kita sarapan tak? Sarapan pagi kan? Apa sarapan pagi kita? Mak kita buat jemput-jemput, buat cengkodok, cecah dengan sambal. Bila kita makan tu, alhamdulillah sedapnya ibu buat. Lepas tu tadi ni kita pergi dapur, kita dah bau dah masakan yang ibu masak. Ibu masak apa? Ibu masak lauk yang sedap. Kita cium, sedapnya. Perkataan sedap tu sebenarnya beri isyarat kepada otak kita bahawa kita memberi ganjaran kepada diri kita. Kita rasa sedap, kita rasa enak, kita rasa alah kenyangnya ibu masak hari ni. Kita makan hari ni, ibu masak, kita kenyang hari ni. Alhamdulillah. Itu ganjaran. Bila kita cakap macam tu, kita gembira, kita makan, kita sarapan pagi, kita gembira, otak kita akan menghasilkan kimia yang dipanggil dopamin. Apa dia? Dopamin. Dopamin ni bila dia merembes, bila dia banyak merembes dalam otak kita akan jadi sihat. Macam mana otak kita sihat? Kita tak tahu. Itu adalah yang diberitahu oleh pakar-pakar kesihatan. Bila kita beri ganjaran kepada diri kita, otak kita akan menghasilkan satu kimia yang dipanggil dopamin dan otak kita sihat. Bila otak kita sihat, dia boleh berfikir dengan baik. Bila dia berfikir dengan baik, dan dia diberi isyarat yang baik kepada tubuh badan kita. Yang kedua, bila kita aktif, bila kita bermain, bila kita melukis, bila kita melompat, bila kita main apa? Congkak, bila kita menonton televisyen, bila kita dengar cerita yang baik-baik dekat TV, bila kita dengar ada program mengaji dekat TV, bila kita tengok ada cerita-cerita macam cerita Upin dan Ipin dekat TV, dia merembeskan. Maksudnya otak ni dapat tahu bahawa tuan punya badan tu dia jadi apa? Dia aktif. Bila dia aktif, nanti ada satu lagi yang dinamakan kimia serotonin. Serotonin ni juga menyumbangkan kesihatan. Serotonin. Sebut serotonin. 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 Jadi serotonin, bagus, pandai. Jadi dia sebab dia jadikan otak kita sihat. Bila otak kita sihat, kita juga akan jadi sihat. Kemudian yang ketiga, kita melahirkan rasa sayang. Cikgu tengok, cikgu dapati anak-anak cikgu yang anak-anak cikgu ni walau di mana saja berada, kadang-kadang dekat rumah ada bela apa? Bela kucing. Haiwan kesayangan. Kan? Bela kucing, betul. Ibu pun ada tanam pokok bunga. Dikatakan, doktor kata, ahli-ahli kesihatan kata, kalau kita
Melihat kucing, lepas tu hati kita tumpahkan, sayangnya kucing ni bila kita pegang tangan, kita pegang bulu dia, lembutnya, gebunya kucing ni. Jadi perasaan kita tu, kita lahirkan kasih sayang kita, cantiknya kucing ni. Kita ambilkan makanan dia, kita ambilkan minuman dia supaya dia sihat. Kucing ni sihat, bagusnya. Kita rasa tu. Tu rasa kasih sayang. Lepas tu kita tengok mak kita rajin tanam pokok bunga kan. Mak kita rajin tanam pokok bunga. Jadi mak kita rajin tanam pokok bunga tu, kadang-kadang kita tolong mak kita siram bunga. Bila kita siram bunga tu, dalam hati, kenapa manusia tu ataupun seorang itu tergerak hati dia nak siram pokok bunga? Tentulah dia rasa bahawa mungkin dia rasa kalau kesian pokok bunga ni musim panas ni, tapi sekarang dah 2-3 hari ni kan dah hujan kan. Tapi sebelum ni panas, bila kita simbah dia, bila kita bagi air dia, pokok tu akan tumbuh segar, cantik. Tu dia akan melahirkan rasa kita sayang pada tumbuh-tumbuhan. Kan? Kita tengok ayah kita penat kerja balik, penat kerja, kesian ayah, sayang ayah penat kerja. Kemudian kita pergi tengok dapur, mak kita tengah menyapu. Sayangnya mak, rajinnya mak membersihkan rumah, mak basuhkan baju kita. Jadi kita tengok mak kita tu, perasaan kita, kasih sayang kita tu semakin meningkat. Bila kasih sayang itu meningkat, dia beri isyarat kepada otak akan merembeskan satu lagi kimia yang dipanggil oksitosin. Oksitosin. Jadi oksitosin ni datangnya dari perasaan sayang. Bila sayang, dia merembeskan pada bahagian otak kita. Otak kita ni ada otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang. Otak kanan dia mengawal tindak balas anggota tangan kiri, sebelah kiri badan. Otak kiri dia mengawal, dia beri isyarat tentang pergerakan tubuh badan sebelah kanan. Tengok. Kalau otak tak sihat, macam mana dia nak bagi isyarat? Okey, yang ketiga. Kan kadang-kadang kita penat belajar. Siapa yang kata belajar tak penat tu, cikgu kata tak betul lah. Sebenarnya belajar ni penat. Memang penat, tapi kita kena belajar juga walaupun penat. Belajar penat dari pukul 8 tadi dah sampai sekarang 12.30. Penat, haus, kan? Penat, haus. Jadi kadang-kadang penat dan haus ni kita boleh ubat dia. Ubat dia. Cara nak ubat dia macam mana? Walaupun kita penat, kita pergi main. Kita pergi bermain, kita berlari. Sebenarnya kita penat ni, kita penat belajar ni. Daripada pagi sampai petang kita belajar, kita penat. Tapi kita bermain. Jadi ada satu lagi kimia yang akan dirembeskan oleh otak. Nama dia endorfin. Endorfin ni macam apa tau endorfin ni? Endorfin ni kata doktor macam Panadol. Dia ubat kepenatan kita secara kita tak sedar. Kan? Tengok kadang-kadang ayah kita dia bekerja daripada pagi sampai petang, kan penat. Tiba-tiba waktu petang pukul 5.30 ada basikal, dia pun ambil basikal, dia pun guit. Sebanyak 15 km dia berguit. Kalau ikutkan fikiran kita, ayah ni kan dah kerja daripada pagi sampai petang. Kenapa ayah boleh pula kayuh basikal sampai 15 km? Rupa-rupanya bila kita aktif naik basikal tu, dia menghasilkan satu bahan kimia yang boleh jadi ubat kepada kepenatan. Jadi bila hilang kepenatan tu, dia akan memberi isyarat tanda gembira. Jadi tu Jadi pada hari ini kita dah belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan stres, menyebabkan depression, yang menyebabkan anxiety. Itu semua bermula dari aktiviti fikiran manusia. Jadi untuk mengatasi stres, untuk mengatasi depresi, untuk mengatasi anxiety, kita kena aktif. Apa dia? Kena aktif. Walaupun penat, kena bermain. Walaupun penat belajar, kena tolong ibu. Okey, baik. Jadi semoga apa yang cikgu sampaikan pada tengah hari ini, kita dapat faham bahawa untuk mengelakkan stres, untuk mengelak stres tekanan, untuk mengelakkan depression,
kemurungan, untuk mengelakkan anxiety, kebimbangan, kita kena aktif walaupun kita penat. Kita rasa penat sangat, tapi sebenarnya rupanya kalau kita ikut penat, otak kita pun kata oh penat. Jadi penat, otak pun lenguh lah. Dia beri isyarat, baik tidur. Jadi kita pun tidur. Tapi kalau kita penat, kita bermain, otak akan memberi isyarat bahawa dia ikut kecerdasan kita ni. Jadi dia akan sentiasa segar dan dia akan beri isyarat kepada kita, kita adalah orang yang sihat, orang yang boleh fokus, orang yang boleh belajar. Aisyah, orang yang boleh belajar. Okey, semoga pertemuan kita pada hari ini, tak apa Aisyah buka. Semoga pertemuan pada hari ini kita dapat berikan satu lagi maklumat pada kita. Ni maklumat ringkas saja cikgu berikan maklumat yang ringkas. Nanti cikgu akan bagi satu-satu, apa itu stres, apa itu depression, apa itu anxiety. Okey. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita sentiasa sihat, kita sentiasa semangat. Attention. Always be inspired. Sekali lagi. Attention. Always be inspired. Attention. Always be inspired. Setakat itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita sudahi dengan kita baca suratul Asri dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirim salam kasih sayang cikgu kepada anda semua, kepada ayah dan ibu yang ada dekat rumah. Cikgu doakan supaya anda semua, anak-anak yang cikgu sayang, lagi ibu ayah dekat rumah semua sentiasa sihat, sentiasa sabar didik awak ni kan. Kadang-kadang kita ni ibu kata cakap kita tak nak buat. Ibu kata dah 10 kali ibu cakap kita tak buat kan. 10 kali ibu cakap baru kita nak gerak. Tak nak tu semua. Baik, wa ila liqa. Ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama. Dah zuhur, solat, lepas tu makan, lepas tu rehat insya-Allah. Terima kasih cikgu. Sama-sama.